Pelik, kenapa Azmin takut muncul secara live? Tindakan terhadap Tajudin, dendam politik Perikatan Nasional? Darurat gagal, UMNO dan pembangkang, gesa Parlimen segera dibuka. Kurang ajar, ahli PKR hina Agung? Pemuda UMNO mencadangkan Menteri Kanan Azmin Ali menjelaskan kewajaran keputusan dibuat Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) menentukan sektor yang dianggap perkhidmatan penting dan diberi izin beroperasi semasa sekatan pergerakan penuh mulai tengah malam ini. Ketuanya Ashraf Wajdi Dusuki malah meminta Azmin muncul secara langsung semasa memberikan penjelasan tersebut melalui sidang media, bukannya melalui kenyataan bertulis saja. Saya cadangkan untuk Menteri MITI Azmin Ali tampil secara live dalam sidang media untuk menjelaskan rasional setiap industri kilang yang diluluskan atas nama Essential Service perkhidmatan penting, katanya hari ini. Menurut Ashraf Wajdi, antara keputusan MITI yang tidak difahami pemuda UMNO ialah kebenaran beroperasi kepada kilang elektronik dan elektrikal. Mengulas cadangan tersebut, Ashraf Wajdi menjelaskan kebimbangan dirasakan orang ramai atas keputusan MITI memang ada asasnya. Ramai yang berkongsi senario di kilang masing-masing apabila ada kes wabak penyakit berbahaya. Hanya sesuatu seksyen yang terlibat saja ditutup, bukan seluruh kilang. Risikonya, kebanyakan pekerja kilang tinggal dalam komuniti yang sama, di flat-flat dan bertempatan dengan orang awam yang lain, katanya. Pekerja kilang terbabit juga, katanya, bercampur dengan orang awam semasa berbelanja. Apakah jaminan jangkitan virus tidak menular? Data dan sains menunjukkan lebih 50% punca penularan virus adalah dari kilang-kilang, katanya. Untuk rekod, dalam hampir semua masa pengumuman mengenai pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan, pelbagai fasa diumumkan seorang lagi Menteri Kanan, Ismail Sabri Yaakob. Pengecualian dan kebenaran beroperasi bagi sektor ekonomi pula ditentukan oleh MITI yang biasanya membuat pengumuman melalui kenyataan media atau notis umum. Malah pada 10 Mei lalu, MITI hanya menggunakan saluran Twitter untuk memaklumkan maklumat rasmi kementerian terbabit kepada Polis Diraja Malaysia (PDRM). Untuk rekod, Malaysia akan memasuki fasa sekatan pergerakan penuh mulai tengah malam ini yang menyaksikan kekangan lebih ketat sebagai langkah mengekang penularan wabak penyakit berbahaya. Pemecatan daripada Prasarana dan Siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) terhadap Tajudin Abdul Rahman dijangka menyebabkan UMNO menarik keluar daripada kerajaan pimpinan Perikatan Nasional dalam masa terdekat tanpa menunggu sehingga Ogos ini, kata sumber UMNO. Menurut beliau, kalangan pimpinan UMNO yakin pemecatan Tajudin sebagai pengerusi prasarana dan gara-gara SPRM dijangka mendakwa beliau atas tuduhan salah guna kuasa adalah mainan politik bersatu untuk membalas dendam terhadap pemimpin kanan UMNO. Sumber itu berkata, jangka masa tepat untuk UMNO menamatkan kerjasama dengan bersatu dan menarik sokongan terhadap kerajaan pimpinan Muhyiddin dijangka ditentukan pada mesyuarat MKT akan datang. Belum ada tarikh ditetapkan untuk mesyuarat itu. Pada bulan lalu, Tajudin memberitahu portal FMT UMNO akan menarik balik sokongan kepada kerajaan selewat-lewatnya Ogos sekalipun Parlimen tidak dibubarkan ketika itu untuk PRU15. UMNO merangkumi blok ahli parlimen terbesar dalam kerajaan Perikatan Nasional dan penarikan balik sokongan parti itu dijangka menghakis lagi keabsahan Muhyiddin dan kerajaannya yang berdarajui Putrajaya sejak Mac 2020. Sumber itu berkata, ramai pemimpin UMNO tidak mempertikaikan hak kerajaan memecat Tajudin daripada prasarana tetapi kesal kerana ahli parlimen Pasir Salah itu tidak diberi peluang untuk mempertahankan diri. Tajudin dilantik atas persetujuan Perdana Menteri. Kenapa Perdana Menteri tidak panggil beliau dahulu? Kenapa suruh Menteri Keuangan Tengku Zafrul Abdul Aziz keluarkan surat pemecatan? Kata sumber itu. Beliau berkata, ketangkasan Tengku Zafrul mengeluarkan surat pemecatan itu pada hari cuti umum sempena Hari Wesak hanya menimbulkan lebih banyak persoalan. Sumber itu juga berkata, kalangan pemimpin UMNO turut terkejut dengan tindakan SPRM untuk tiba-tiba menyiasat Tajudin atas dakwaan salah guna kuasa. Selama ini kita tidak pernah dengar pun Tajudin ada kes salah guna kuasa. Jadi mengapa tiba-tiba ada kes, katanya? Tidak adil begitu, macam hendak kenakan orang kanan UMNO saja, kata beliau. Rabu lalu Tajudin dipecat sebagai pengerusi prasarana berkuat kuasa serta-merta.
Pemecatan atas arahan Menteri Keuangan itu menyusul selepas Tajudin mengadakan sidang media sehari selepas kemalangan tren LRT yang mengakibatkan 213 penumpang cedera termasuk puluhan dalam keadaan serius. Tajudin dikritik hebat ketika mengendalikan sidang media itu, termasuk tuduhan beliau meremehkan soalan wartawan. Pelbagai pihak turut mempersoalkan kepertanggungjawaban beliau berhubung nahas itu. Sehari selepas dipecat dari prasarana, Tajudin ditahan sementara pula oleh SPRM untuk disoal siasat. Beliau dibebaskan dengan jaminan setelah memberi keterangan. Soal siasat itu dilaporkan dibuat mengikut Seksyen 23 Akta SPRM, iaitu menggunakan jawatan untuk memperolehi suapan. Sumber UMNO itu memberitahu susulan sidang medianya yang kontroversi itu, Tajudin dinasihatkan oleh pemimpin kanan parti untuk melepaskan jawatannya di prasarana. Namun beliau enggan berbuat demikian, kata sumber UMNO itu. Maaf kata, tapi beliau tidak sesuai memegang jawatan itu. Ramai lagi yang layak. Contohnya, macam Ketua Pemuda UMNO Ashraf Wajdi Dusuki, Tok Mat, Timbalan Presiden Muhammad Hassan pun boleh memandangkan latar belakang mereka dalam bidang ekonomi. Pemilihan Tajudin memang silap dari mula lagi. Saya tidak tahu jika ada apa-apa perjanjian beliau dengan Perdana Menteri pada waktu itu, katanya. Parlimen perlu bersidang bagi mencari penyelesaian kepada kemelut yang dihadapi negara ketika ini selepas darurat gagal menentukan formula terbaik bagi membendung wabak penyakit berbahaya. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Razlan Rafi'i berkata, Parlimen adalah jalan terbaik untuk kerajaan membentangkan perancangan mereka. Kerajaan harus mencari lebih banyak pandangan dan berbincang untuk selesaikan masalah wabak penyakit berbahaya walaupun sudah laksanakan total lockdown. Parlimen adalah jalan terbaik untuk kerajaan membentangkan perancangan mereka untuk menyelesaikan masalah kehidupan rakyat Malaysia. Kita ada banyak perkara yang perlu dilihat seperti ekonomi, sosial dan juga bajet, katanya kepada Malaysia Kini. Kemarin Timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat Azalina Osman Said menggesa kerajaan memanggil sidang Parlimen. Dia turut menyertakan cadangan terperinci termasuk prosedur operasi standard SOP, persidangan secara semuka dan virtual yang dilakukan di banyak negara. Ahli pengerang itu berkata, kerajaan tidak boleh melakukan proses lockdown ke atas proses demokrasi kerana itu hanya akan menafikan hak rakyat. Sementara itu, pengerusi Parti Perjuangan Tanah Air Pejuang Wilayah Persekutuan Khairuddin Abu Hassan menyifatkan pelaksanaan proklamasi darurat gagal sepenuhnya. Di waktu lockdown inilah Parlimen harus dibuka. Proklamasi darurat sudah gagal 200%. Parlimen wajib dibuka untuk persidangan bagi mendapatkan percambahan pendapat di kalangan wakil-wakil rakyat. Percambahan pendapat amat penting dan formula utama untuk mencari jalan penyelesaian terhadap situasi pandemik, wabak penyakit berbahaya serta kejatuhan ekonomi masa ini. Inilah fungsi Parlimen bagi mendapatkan kepelbagaian pandangan dari semua pihak, tidak kira kerajaan ataupun pembangkang, katanya. Bagi Exco Pemuda UMNO, Mustafa Shah Abdul Hamid pula, Parlimen sewajarnya bersidang kerana kerajaan telah membelanjakan sejumlah wang negara yang banyak dalam situasi wabak penyakit berbahaya. Katanya wakil-wakil rakyat khususnya ahli Parlimen yang dipilih rakyat secara demokratik wajar mendapat perincian mengenai wang yang telah dibelanjakan serta strategi kerajaan menghadapi pandemik. Wakil-wakil rakyat wajar untuk mengetahui bukan saja perbelanjaan negara tetapi juga hala tuju kerajaan bagi memerangi wabak penyakit berbahaya. Semua pihak seharusnya diberikan peluang untuk bersama memerangi wabak ini, katanya. Timbalan Ketua Pemuda PKR Syed Bandi Shah Syed Osman pula berpendapat terdapat keperluan mendesak supaya persidangan Parlimen segera diadakan. Ini kerana, katanya, kerajaan yang ada hari ini sedang dipacu secara kuku besi. Tentunya ada keperluan, malah keperluan yang sangat mendesak untuk perkara sepenting wabak penyakit berbahaya dibahaskan di peringkat Parlimen. Kerajaan sedang memacu negara ini dengan cara kuku besi tanpa amalan demokrasi dengan membuat keputusan-keputusan yang besar melibatkan rakyat, katanya kepada Malaysia Kini. Tuanku tak cakap apa ke tuanku? Sultan Johor dah cakap tuanku. Tak kisahlah dia kata nak lockdown bersasar ke. At least dia bagi cadangan tuanku. Bagus tu. Bagi saya okey. PKR telah menegur anggotanya Iswadi Moni agar menjaga tata susila ketika bersuara berkenaan isu semasa agar mematuhi undang-undang negara, kata Presidennya Anwar Ibrahim. Bagaimanapun, kata Anwar, amaran terbuka terpaksa dikeluarkan selepas teguran tersebut tidak diendahkan. Kita kena ingat keputusan teguran PKR itu pada April dan tidak ada kena-mengena dengan kenyataan terbarunya. Bulan April kita sudah nasihatkan dia bahawa boleh tegur tetapi haruslah jaga tata susila. Kita nasihatkan boleh tegur tetapi jaga kerana ada peraturan kita. Itu sahaja kita lakukan,
tetapi dia tidak meneruskan mematuhi teguran. Maka kita terpaksa memberi amaran secara terbuka, katanya kepada pemberita selepas meninjau PPV di Kompleks Belia dan Sukan di Port Dickson, Negeri Sembilan. Iswardi 40 direman selama 2 hari sejak semalam selepas didakwa menghina Yang di-Pertuan Agong. Ia dibuat menerusi siaran langsung di YouTube ketika mengulas pelaksanaan sekatan pergerakan penuh yang akan berkuat kuasa malam ini. Pemangku Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Dev Kumar berkata, pihaknya kini membuka 3 kertas siasatan susulan menerima laporan berhubung video tersebut. Dalam video itu, Iswardi turut mengeluarkan kenyataan mendakwa Sultan Abdullah seakan-akan tidak bertindak terhadap peningkatan kes wabak penyakit berbahaya selain mempersoalkan sama ada Yang di-Pertuan Agong ada menerima video dibuat individu lain. Mendakwa Iswardi ada menghina Sultan Abdullah. Tuanku, bangun tak? Bangun tak bangun ni? Tahu tak apa sekeliling kita? Kes wabak penyakit berbahaya jadi 8,000. Kita tahu makan di istana itu sedap. Saya tidak pernah pergi. Kalau dijemput masuk, nak juga, dakwanya. Selain itu, dalam video itu, Iswardi turut membandingkan Sultan Abdullah dengan Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar yang melaksanakan perintah kawalan pergerakan bersasar di negeri Johor. Jadi tuanku nak buat apa tuanku? Kalau tahun lepas cepat bertindak, sekarang macam mana? Bila nak bertindak? Tak apalah, biar ramai rakyat tuanku mati. Lawan tetap lawan, dakwanya lagi.